So dia masuk market segmentation, chapter 6 ni product and service, pricing, place and promotion, and also additional elements of the marketing mix tu so banyak lah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics yang akan ditanya in your group project. Akan ditanya soalan tu dalam group project, bukan soalan, dinilai dalam group project. And last one yang ethics saja akan masuk final exam. Final exam akan masuk ethics saja, topik yang last ni. 3 minggu belajar topik last ni apa nak belajar banyak sangat ni. Saya pun tak tahu ni, ada nota ke tak. Okay, so dia punya pemberat test 10%, group presentation 20%, project 40%, and final exam 30%. Okay. Madam, Ya saya. ada orang nak masuk. Oh ya ke? Sorry. I tak dengar. Tak ada pun. There's no one here. Tak ada. You tengok kan? Ni. Tadi Aisyah nak masuk tapi tak boleh. Tak, saya tak dengar. Selalunya ada bunyi knocking on the heaven's door. Tak ada. That's the next step. So dia masuk sekali lagi. Alright, okay, itu yang ni lah. So kita tengok topik covered kat sini. Okay, saya rasa tak ada masalah sebab saya dah bagi dia boleh baca sendiri. Saya nak terangkan je sikit apa yang beza apa yang tak. Okay, settle yang tu. Okay, right. And then saya nak tunjuk nota yang diguna pakai. Nota yang diguna pakai maksud dia flipbook tu tak boleh guna lah. Flipbook tu tak boleh guna sebab dia yang lama punya. Ni baru ada Aisyah. Okay, flipbook tak boleh guna, you guna yang PDF yang saya bagi tu. Ada tak saya bagi PDF? Kelas tayang semua. Oh, Dalil. Ada tak nota yang saya bagi dalam bentuk PDF? Ada, madam. Dosia ada, madam. Guna yang tu mesti ada. Alright. Ni apa ni? Ni apa benda ni? Okay. Nota yang saya bagi dalam PDF tu, ni lah dia. Saya dah wordskan dia. Saya tak suka PDF. Kenapa tak boleh nak tukar kan? Okay, ini dia nota yang saya bagi dalam bentuk PDF tu. Ini yang the latest. Dia tajuk dia modul MKT 2000, MKT 2013 MQF 2.0 version. Guna yang tu yang flipbook jangan pakai. Bukan jangan pakai tu maksud dia dah tak valid langsung. Valid, isi dia sama je. Cuma ada topik yang tak termasuk dalam scheme of work you. Macam ethics tu tak ada. Tapi kat sini ada yang 2.0 ni ada. So tengok yang PDF dia, kalau you nak words, you wordskan lah dia. You wordskan dia. Kalau you tak suka PDF macam saya tak suka PDF, you wordskan dia. So dapat macam ni lah. Okay. Ni tak ada ni dalam lama tak ada. So kat sini ada. So you boleh refer lah kat sini So tengok yang lain, ethics yang masuk final exam tu. Ni dia. Dia ke atas, ke bawah kan dia. Ethics ni marketing. Ni dia kat sini. So guna yang PDF punya. Okay. Saya rasa saya dah bagi dah. Okay. Ada soalan tak? Jenuh sampai cakap. Tak ada, madam. Tak ada, alright. Tak ada kita. Ya? Saya dah print yang lama punya macam mana? Alah bagusnya you. Ya, saya tahu. Tapi itulah saya minta maaf banyak-banyak. Macam mana? You datang sini bila? 21 hari bulan. Kan nak daftar. Oh daftar. Bukan guna link je ke? Kena datang sini ke? Oh ya? Yeah? Tak kelas tak bila? Kelas face to face? 3 Disember kot? Yes, 3 Disember. Tak ada kot. Okay, kejap saya tengok. Alah, macam mana nampak ni? Kesian ni. Macam mana you boleh print? Flipbook? I cuba tak boleh pun. Saya boleh je. Saya dah print semua dah.
Alah. Baru je tadi. Ya. Alah, tak apa. Kalau you dah print semua, maksud dia you hanya kena print untuk topik yang saya cakap yang baru tu je. Chapter 10, chapter yang last sekali. Itu je. Yang itu semua sama. Tak ada masalah. Tengok nasi goreng pun sama dia punya contoh. Cuma beza sikit tu je. Untuk yang ni you ambil chapter 10 dengan chapter 11 saja. Yang lain tu tak perlulah sebab sama JC dia. Cuma you kena susun sikit lah. Selit-selitkan dalam yang you dah print tu. Baguslah you ni. Cepat betul bertindak. Ni alah ni. Betul lah. Mentor you cakap you memang bagus lah. Alright, sorry ni. Okay, kita sambung. Saya rasa ni saya dah ajar, betul tak? Saya dah ajar yang ni. Exchange ni dah ke belum? Hilang. Saya lag ke? Lag Okay madam. Okay. 5G. Okay, ni dah ke belum? Exchanges ni. Belum, madam ni suara lapar ke apa? Okay, sabar na. Sekejap lagi, kita ada lagi dalam 45 minutes. Okay, exchange, transaction and relationships. Exchange is the act of obtaining the desired object from someone by offering something in return. Ni dah sudah lah. Dah madam sampai market. Tak, ini saya ingat yang Dah madam, yang dah. sistem bata. Ni dah. Okay, market Market pun dah. Marketing yang belum. Marketing management. Bawah dia. Betul. Yang ini yang belum. Ni apa benda biru-biru ni? Kenapa dia rapat sangat ni? Okay, marketing management ni sudah. Okay, marketing management philosophy ataupun orientation. Okay, saya ringkaskanlah. Marketing management philosophy ni terbagi pada 5. 5 orientation. Sebab philosophies or orientation ada 5 lah. 5 philosophies ataupun 5 orientations. So satunya adalah production concept. Yang kedua product concept. Production dengan product berbeza. Namun macam nampak macam sama kan. Production ni pembuatan. Produk adalah produk lah, and then selling concept, and then marketing concept, and then yang kelima adalah the societal marketing concept. So kita tengok satu-satu. Okay. Macam tak habis kan? Nantilah saya buatkan slide PowerPoint to you all ni. Macam tak habis pula baca kat sini. Nanti tu saya tak janji lah bila. Okay, the 5 concept described. Number 1 adalah production concept. So production concept, philosophy that consumer will favor product that are available and highly affordable. So dalam konsep yang ni, filosofi yang ni, dia assume that consumer suka produk yang sentiasa ada dan highly affordable, yang murah, sentiasa ada dan murah. You cari kat mana, kat 99 dia ada dan murah, itu adalah production concept. And that management should therefore focus on improving production and distribution efficiency. Contohnya roti gardenia kan. Roti gardenia dia sentiasa ada kat you cari kat mana, tapi dia exceptional untuk masa mula-mula PKP dulu lah kan. Masa mula-mula PKP tu selama ni dia mengamalkan production concept, tapi mula-mula PKP dulu dia dah macam kehabisan di pasaran. Orang cari tak jumpa sebab dah habis tapi dia masih mengamalkan production concept yang mana dia available, sentiasa ada di kedai-kedai. You pergi Speedmart 99, you pergi dekat mana namanya 7-Eleven, you pergi dekat kedai runcit, you pergi kedai Aceh, semua ada. Kedai mana-mana lah kedai-kedai kat kampung ada roti gardenia. Okay, dan highly affordable. Harga dia bukannya RM30 satu tu kan, harganya murah je. So kita boleh beli dengan selalu kan. So untuk yang macam ni, untuk produk yang macam ni ataupun production concept ni, management iaitu contoh saya tadi kilang gardenia tu, tuan punya gardenia tu, dia kena fokus on improving production. Sebab apa dia kena fokus kepada improving production? Sebab dia kena produce dengan banyak dalam masa yang singkat. Sebab orang semua demand, orang semua nakkan barang tu available dan
dan harga murah lah sentiasa ada. So kena improve on production dan juga distribution efficiency. Kalau dia production improve, kita kilang kita okey, kita produce banyak kan, tapi distribution dia teruk. Distribution dia, pengedaran dia. So dia tertinggal, dia roti tu banyak kat depan kilang tu tak diedarkan sebab distribution tu tak betul, tak efficient. So kena fokus kepada production dan juga kepada distribution efficiency. Okey, faham ya? Faham tak ni? Supaya pelanggan sentiasa dapat bekalan roti tu bila-bila masa dan di mana-mana jua, di mana-mana jua. Kalau you tengok Gardenia punya distribution, dia sangat efficient lah. Dia punya distribution tu pagi-pagi pukul 4 tu memang ada banyak lori Gardenia tu akan ambil stok dan dia akan pergi ke seluruh negara. Akan pergi seluruh negara untuk distribute roti tu secara setiap hari. Sebab itulah bila kita tengok roti ni expiry date dia dalam masa 4-5 hari kan. So dia kena buat hari-hari lah. Yang lama tu dia yang dah expire tu dia akan ambil balik and then dia letak yang baru macam tu. Sentiasa ada So kena ada setiap masa dan juga sangat berpatutan lah harga dia. Itu kita panggil dia production concept. Production ni adalah proses pembuatan roti tadi for example. Dia kena efficient lah. This concept is the oldest of the concept in business. Ni konsep yang paling lama yang mana diterajui ataupun dimulakan oleh ni gambar ni. Ni kereta apa ni? Ni Ford kereta Ford. Dia dimulai oleh Ford ni, dia punya owner dia ataupun pencipta dia adalah Henry Ford. So Henry Ford yang introduce production concept. It holds that consumer will prefer product that are widely available. Maksudnya ke mana-mana you pergi, Sabah, Sarawak, ke Kedah ke, Perlis ke, JB ke, semua sama produk dia dan juga sentiasa adalah and inexpensive dan murah. Managers focusing on this concept concentrate on achieving high production efficiency, low cost and mass distribution. Macam saya cakap tadi, dia high production efficiency. Maksudnya production tu tak boleh terkendala dalam kilang tu, dia tak boleh terkendala, dia tak boleh ada bottleneck, dia tak boleh ada apa kita panggil breakdown, tak boleh ada. So dia kena efficient dalam kilang tersebut. Low cost, dia tak boleh tambahkan kos kat mana-mana. Dia kena maintain the low cost and mass distribution. Macam saya cakap tadi, lori untuk kilang Gardenia ni dia akan berada di depan kilang tu banyak dalam pukul 3-4 pagi lah untuk distributekan roti hari-hari. They assume that consumer are primarily interested in product availability and low prices. Itu production concept, faham Okay, ada lagi. This orientation makes sense in developing countries. So dalam negara-negara membangun selalu diamalkan orientation concept yang inilah, konsep production concept where consumers are more interested in obtaining the product than its features. Kita ni dalam negara membangun so kita banyak mengamalkan production concept. For example, Henry Ford. Ni Henry Ford yang tadilah. Ni dah lama dah ni. Sekarang tak ada dah Sekarang dia dah tukar. Ini yang first model dulu. Kita panggil ni Model T. Henry Ford's whole philosophy was to perfect the production of Model T so that it cost could be reduced and more people could afford it. Itu adalah sejarah macam mana Henry Ford ni dia fokus on production concept. Okay, so dia buat banyak-banyak produk ataupun kereta dia semua sama je. Kereta zaman dulu yang Henry Ford produce semua sama. T model ni dia tak tukar-tukar. Itu je. Okay. Itu production concept. Yang kedua adalah the product concept. Okay, the product concept. This orientation holds that consumer will favor those products that offer the most quality. Okay, tadi kalau yang product concept tadi favor produk yang available kan, yang sentiasa ada dan murah. Yang ini pula untuk product concept
consumer will favor those product that offer the most quality, yang paling berkualiti, yang the most performance, yang paling baik dari segi performance dia, or innovative features that organization should there devote its energy to making continuous product improvement. Ini adalah produk konsep yang mana consumer sukakan produk yang berkualiti, yang paling berkualiti, yang high in performance. Baru masuk. Umar. Hai Umar. Ya, madam. Kenapa? Tertidur ke apa? Kenapa lambat? Tak ada, saya terlupa ada kelas. Terlupa lah, sian saya. Okay, tak apa Alright, mana tadi? Saya kat mana tadi? Most quality, high performance and innovative features. Contohnya macam Gen sekarang kan, generasi U kan, generasi sekarang lah, you Gen apa? You bukan Gen Z dah kan? You generasi apa? Macam saya Gen X. Tua bangka ni. You Gen apa? Bukan Gen. Bukan. Bukan saya tak pastilah you punya Gen ni. Generation apa? Macam saya Gen X. Bawah saya tahun tahun dia tu, saya pun tak ingat. Tahun 77 tak silap dia. Gen 77. Ya ke? Macam tak je, macam pelik je. Tak ingat lah. Dia Gen Y, lepas tu Gen Z, lepas tu ada lagi lah. Nama-nama dia saya tak tahu. Okay, yang macam orang bayar-bayar you lah, yang Ruhan semua kan, dia sukakan produk yang macam kalau nak handphone yang berkualiti kan, high performance buat nak main game kan, nak main apa tu namanya, PUBG kan. Kalau telefon Nokia tu apa kelas kan, kejap kan dah panas kan, meletup. And innovative features, ini orang yang macam ni dia mengamalkan produk konsep. Orang pun consumer ataupun organisasi yang mengamalkan produk konsep. Okay. So dia utamakan produk yang most quality, high in performance and innovative features. Okay. Managers focusing on this concept concentrate on making superior product. Contohnya Apple Apple company, dia concentrate on making superior product. Superior ni maksud dia lebih daripada orang lain. Kan kita ada banyak banyak level of handphone kan, smartphone. Yang paling atas sekali rasanya Apple lah kan. So Apple ni adalah organisasi yang mengamalkan produk konsep. Apa-apa organisasi yang mengamalkan high in quality, high in performance and innovative features, dia adalah company yang filosofi dia adalah produk konsep. And making superior products and improving them over time. Dia stop kat situ tak? Adakah bila dah keluarkan iPhone 12 kan, ada ke iPhone 12? Ada. Adakah bila dia dah keluarkan iPhone 12 dia stop kat situ? Tak, dia akan buat lagi dan lagi sampailah bila-bila kan. Itu adalah company yang mengamalkan produk konsep. They assume that buyers admire well-made product and can appraise quality and performance. Memang ada buyers kan, saya pun heran juga sebenarnya. Ada buyer ni yang sanggup beli phone sampai 45,000 untuk satu phone kan. Dia memang admire iPhone tu. Saya pun tak tahu kenapa, apa yang dia admire sangat kan. Mungkin dia tahulah apa yang dia tak dia buat kan. Macam saya ni golongan marhain ni tak tahulah apa-apa sebenarnya. Setakat ada telefon untuk call, untuk WhatsApp, cukup dah. Itu bagi saya dah. Tapi ada yang sukakan produk-produk yang
yang macam ni quality, high in quality, high in performance, innovative dan sebagainya. However, these managers are sometimes caught up in a love affair with their product and do not realize what market needs. Kadang-kadang ada juga company yang terlalu kita panggil shock sendiri. Shock sendiri yang mana dia terlalu nakkan innovative produk yang dia tak pula fikirkan apa yang market sebenarnya nak, kan. Kadang-kadang ada, kita tengok market ni memang ada orang nak produk yang very innovative tapi dia punya percentage tu rendah. Bila percentage rendah, kita nak cater untuk yang very low percentage punya market tu, so dia tak berbaloi, dia jadi tak berbaloi so dia akan rugi dekat situ. So kita tengok balik, bila you nak you as a manager, bila you nak buat produk konsep ni, kena tengok balik market. Adakah market tu cover market share dia yang tinggi ataupun market share dia sangat rendah. So kena tengok balik lah. Okay, management might commit a better mousetrap fallacy, believing that a better mousetrap will lead people to beat path to its door. Ni abaikan lah. Management might commit for example Samsung came out with some innovative product, Samsung folding phone, otherwise known as Galaxy X. Ni dah lama dah ni kan. Sekarang ni memang ada folding phone, Galaxy X ke nama dia? Tak ingat lah saya, yang Samsung ke? Tak ingat lah, Oppo ke apa? Apa? Yang boleh tutup tu, tapi yang baru dia macam smartphone tapi boleh lipat dua. Ni kalau tanya husband saya, dia tahulah. Orang-orang lelaki memang tahu gadget-gadget ni. Macam saya ni buta gadget sikit. Adalah itu yang innovative produk macam-macam. Okay, kalau kita tengok dekat market tu macam-macam innovative produk. Nak tunjuk tak ada masa sebab kita 3 jam tinggal kan. Okay, yang ketiga adalah selling concept. Yang pertama tadi highly available, low in price. Yang kedua adalah produk yang yang high in quality, high in performance and high in innovation. Tapi yang ketiga ni adalah selling concept. Selling concept, the idea that consumer will not buy enough of the organization product unless, ni perkataan dia, unless saya burukanlah kat sini. Unless the organisation undertakes a large scale selling and promotion efforts. Ni maksud dia consumer will not buy enough of the organisation product. Maksud dia consumer tak nak beli produk yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi tu, kecuali organisasi tu kena put more effort, kena buat macam-macam, selling promotion, hari-hari kena buat selling promotion supaya orang beli produk dia. Kalau tak buat benda tu, tak ada buat selling yang personal selling, ada agent approach orang ramai, kalau tak buat benda tu, orang tak beli produk dia. Itu adalah selling concept. Yang which in marketing, selling concept is not good sebenarnya lah, sebab kita terpaksa ambil masa yang lama untuk buat personal selling, promotion effort again and again supaya orang beli produk kita. Itu yang tak bagus ni pasal selling concept ya. This is another common business orientation. It holds that consumer and businesses is left alone will ordinarily not buy enough for the selling company's product. Orang tak beli produk dia sebab mungkin tak menarik ataupun mungkin orang tak demand produk dia. Mungkin orang tak nak lah produk dia. Bukan apa yang mereka nak. Okay. The organisation must therefore undertake an aggressive selling and promotion effort. Macam saya cakap tadi, dia kena buat selling, buat promotion kan, aggressive. This concept assumes that consumer typically show buying inertia or resistant and must be coaxed into buying. Kena paksa pula buying. Itu kena pujuk baru dah dia beli. It also assumed that the company has a whole battery of effective selling and promotion tools to stimulate more buying. So bila organisasi tu yang mengamalkan selling concept, so dia kena ada
barisan apa kita panggil dia salesperson, barisan salesperson yang bagus lah untuk pergi keluar dan pujuk orang untuk beli. Dia kena ada benda tu. Most firms practice the selling concept when they have over capacity. Ini kalau company biasa dalam mula dia mungkin dia production concept, tapi bila dah reach over capacity kan, over capacity dia ada banyak barangan yang dia kena jual. Over capacity dia ada banyak barangan dalam store dia ada banyak produk yang dah siap tapi tak terjual, so dia kena pergi ke keluar, kena cari pelanggan untuk membeli. Itu fall under selling concept. Their aim is to sell what they make rather than their aim is to sell what they make rather than make what the market wants. Ini yang masalah bila guna selling concept. Bila guna selling concept ni, dia jual apa yang mereka buat. Apa yang dia buat. Contohnya kan, contohnya saya lah. Contohnya saya ni pandai, katalah saya pandai masak cukodok. Katalah cukodok kan, cukodok ataupun jemput-jemput. Orang Sembilan panggil jemput-jemput, orang sini panggil cukodok kan. Bukan cukodok pisang, cukodok yang tepung tu. Okey, saya pandai masak cukodok kan. Saya buat jual. Saya buat jual. Itu adalah selling. Sell what they make. Saya pandai buat cukodok, saya jual cukodok lah. Tapi kalau nak yang bagusnya adalah make what the market wants. Sepatutnya kita kena tengok dulu apa yang market nak. Market tak nak cukodok sebab kat rumah sendiri boleh buat cukodok kan. Contohnya ada satu kedai ni dia jual lempeng. Lempeng biasa, lempeng bodoh tu. Lempeng bodoh yang guna tepung tu kan. Letak baju tepung, letak air banyak-banyak, tak garam sikit. Letak atas kuali pan tu. Lepas tu gesek-gesekkan dia, gelek-gelek. Dah masak. Dia jual tu sebab dia pandai buat benda tu. Tapi ada ke orang nak beli? Adalah orang yang sekejap sikit je lah orang nak beli kan. Tak laku lah dia punya produk tu. Tak adalah sambutan yang banyak. Sebab dia buat selling concept. Dia bukan buat marketing concept. Dia buat selling concept yang mana dia buat, and then dia terpaksa push to the market. Push system. Dia pushkan market untuk menjual. Dia masa susah lah nak jual. Dia susah nak jual. Okay, kalau dia guna marketing concept yang bawah ni belum terang lagi. So dia akan buat apa yang market nak. Barulah kita tak perlu susah payah nak cari pelanggan. Pelanggan yang akan datang kat kita. Merangkak pun dia sanggup datang sebab itu yang dia nak kan. Yang ini yang kalau selling concept ni kita terpaksa merangkak pergi cari pelanggan. Cari pelanggan. Belilah produk saya kan. Contohnya macam ni. Ni apa ni? AIA ni. Insurance company. Insurance company adalah company yang mengamalkan selling concept. Orang adalah yang volunteer untuk pergi cari kan agent insurance, tapi most of the time agent insurance tu terpaksa bersusah payah approach orang ramai ni untuk beli dia punya produk insurance package tu. Sebab itulah insurance ni ramai agent bawah dia. Agent insurance ni banyak sangat sebab dia adalah selling concept. Dia company insurance ni adalah yang mengamalkan the selling concept. Faham Okay, example blood donation, insurance policies, apa lagi? Banyak lagi lah kalau yang dia shop sendiri buat tu tapi tak laku pun kan, terpaksa cari pelanggan dengan susah payah, itu selling concept. The number 4 is marketing concept. Okay, marketing concept ni yang berbeza dengan selling concept tu, yang terbalik dengan selling concept. The marketing management philosophy that holds achieving organizational goals depend on determining the needs and wants of target market. Yang ni dia bijak.
Dia bijak, marketing concept ni bijak sikit sebab dia kena tengok dulu apa yang needs and want of the market. Contohnya you nak buat satu perniagaan, you terfikir nak buat satu perniagaan, apa you nak buat? Jangan fikir apa you pandai saja, kena fikir apa yang needs and want of the target market. Apa yang orang sekarang nak, kan? Apa yang orang sekarang nak? Orang kalau you nak buat makanan, for example, apa yang orang nak? Adakah orang nak nasi ayam for lunch? Adakah orang nak sushi for lunch? Adakah orang nak Korean food for lunch? Kita tengoklah you ada kat mana. Adakah you dekat kampung? Kalau kat kampung tu takkan ada orang nak Korean food pula, kan? Macam ada satu berita tu, bukan berita lah, satu cerita saya terbaca di Facebook. Dia ni sebelum ni dia adalah caterer di KL, di Sungai Buloh ke mana lah, dekat somewhere in area KL lah. And then bila PKP, catering business dia tak jalan lah, kan, sebab tak ada event, kan, tak ada majlis kahwin, tak ada majlis tu, tak ada majlis ni. So dia terpaksa berhentikan stop catering lah, tak ada pendapatan. And then dia balik kampung dia kat Kedah. Dia balik kampung and then dia kata dia kat situ dekat kampung dia tu dia jual sushi. Bukan sushi, sorry. Dia jual macam ayam macam kat Family Mart tu apa? Oden. Kat Family Mart tu, kan, dia jual Oden, macam oden. yang tu yang ada cucuk-cucuk tu, kan. Lepas tu dia rendam dengan air tu, kan. Oden lah rasanya. Saya pun tak familiar lah dalam Family Mart tu. Okay, so jual kat situ. Benda tu di kampung dia. Sebab dia dah pindah kampung, dia try to buat macam tu lah. Laku tak rasa-rasanya? Tak laku. Kadang-kadang tu sampai 7 bulan sehari kena buang benda tu. Benda tu kan bila kita once kita dah rebus, kita kena habiskan, kan. Kalau tak nanti dia basi. Betul tak? Dia berbau, dia masam, kita kena buang lah, takkan nak jual, kan. Dia kata banyak dah dulang dia kena buang, tak laku, dia kata. So kena tengok dulu apa yang orang kat situ nak, kan. Apa yang needs and want of the target market ni. You berada kat mana? Kalau you berada kat kampung, jual benda tu, adalah orang dah beli, tapi sikit je lah. Orang selera orang kampung ni tak sama dengan orang bandar, kan. Tapi orang kampung, tengok orang kampung ni bukannya orang yang muda-muda, orang yang tua-tua. Mana orang tua makan benda tu macam saya ni. Anak saya sibuk lah, nak beli tu. Yelah, jomlah beli. Tapi saya tak makan lah, kan. Macam tu lah. And delivering the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors do. So bila kita dah tahu apa yang market kita nak, lepas tu baru kita produce barang dan kita boleh compete dengan kita punya competitors. Walaupun competitors kita dah lama dalam pasaran, tapi kalau kita buat produk yang apa yang customer nak, insyaAllah kita boleh bersaing sama level, duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan kita punya competitors. Okay, this is a business philosophy that challenges the above three business orientation. Its central tenets get crystallized in 1950s. Okay, ini yang terbaik lah antara tiga tadi. Yang ni yang terbaik lah, marketing concept. Okay, it holds that the key to achieving its organizational goals of the selling company consists of the company being more effective than competitors in creating, delivering and communicating customer value to its selected target customer. The marketing concept rests on 4 pillars: target market, customer needs, integrated marketing and profitability. So bermula daripada target market. Kat sini you kena identify apa yang customer nak, kan. Customer needs, and then baru pergi integrated marketing, baru buat produk, and juga bila kita dah jual kita akan dapat profit. Okay, let's take an example of two eternal rivals. Ini memang daripada zaman dulu lah, eternal rivals. Dia punya musuh tradisi kita panggil, Pepsi and Coke. Ini memang musuh tradisi lah. Both of these companies have similar product. Memanglah sama, kan. Carbonated drinks. Okay, however, the value proposition presented by both is different. These companies thrive on the marketing concept. Dua-dua
pun cuba untuk mengamalkan marketing concept. Where Pepsi focuses on youngsters, Coke delivers a holistic approach. Dia lebih holistic, Coke ni lebih menyeluruh. Tapi Pepsi ni fokus kepada youngsters. Also the value proposition by Coke has been better over ages as compared to Pepsi, which shows that Coke especially thrive on marketing concept. Coke ni lebih pada marketing concept lah tapi saya dulu saya tak minum Coke dengan ni. Tak elok untuk kesihatan sebenarnya. Nama dia pun carbonated drink. Carbon tu kita keluarkan daripada badan, tiba-tiba you minum, you masukkan dalam badan, memang tak bagus lah macam kita mengeluarkan semua carbon daripada badan kita kan, carbon dioksida kita keluarkan, kita sedut oksigen. Tapi bila minum carbonated drink, memang you masukkan carbon dalam badan you, which is not good. Okay, the comparison of the main features, tak payahlah. Payah ke? Sekejap. Bacalah sendiri yang tu. Okay, yang ni yang kelima. Saya nak tunjuk yang kelima. Ni ada societal marketing concept. Dia sama macam atas ni, marketing concept, tapi ada perkataan dia societal. Societal ni berkaitan dengan society lah. This concept holds that the organisation task is to determine the needs, wants and interests. Tambah satu lagi. Interest of the target market. Tadi needs and wants je untuk yang marketing concept. Tapi untuk societal ada interest of the target market and to deliver desired satisfaction more effectively and efficient than competitors. Additionally, ni ada tambahan yang tadi sama macam marketing concept ada tambahan dia. Additionally, tambahannya ialah it holds that these all must be done in a way that preserve or enhances the consumer and society's well-being. Ini tambahannya, ini adalah yang bezakan marketing concept yang kat atas dia yang bagus tu dengan yang ini. Dia ada additionally, dia ada addition yang mana benda-benda yang you buat tu, aktiviti you buat dalam marketing concept tadi mestilah preserve and enhance consumer, preserve yang tidak mendatangkan keburukan kepada consumer kan, yang tidak mendatangkan keburukan kepada alam sekitar dan sebagainya. Itu adalah societal marketing concept. The purpose of this societal marketing concept is also to satisfy the needs and requirement of customer before making any profit. But the emphasis of this concept is to make the company fulfill social responsibility. Dia punya emphasis, penekanan dia terhadap social responsibilities. Penekanan company ni, dia buat marketing concept tapi dia tekankan juga kepada fulfill social responsibilities for the sustainable future in long term. The marketing strategy of businesses and companies should include both customer and society as well. Yang atas tadi, yang marketing concept ni, dia pentingkan customer saja. Tapi untuk yang societal ni, dia pentingkan customer. Strategi dia, untuk merangka strategi, dia ambil kira customer dan juga society as well. Okay. The idea of social marketing concept is that business should satisfy the needs and want of customer. Okay, sama tak macam marketing tadi? Sama kan? But this target should be aligned with the long-term interest of society. Ni tambahannya juga. Beza dengan marketing concept tadi dia kena align dengan ni saya buat ni. Dia kena align dengan long-term interest of society. Okay, this orientation arose as some question whether the marketing concept is an appropriate philosophy in age of environmental deterioration, resource shortage, explosive population growth, world hunger and poverty and neglected social service. Ini adalah persoalan dia. Adakah marketing concept ni sesuai digunakan zaman sekarang ni yang mana persekitaran kita semakin lama semakin teruk kan, pencemaran sana sini, pembuangan plastik kan, resource shortage. Sekarang ni banyak resource shortage yang dekat mana tu?
elektrik dia negara mana, tak silap saya Jordan ke mana. Dia punya elektrik dicatu kan, explosive propulsion growth. Sekarang ni banyak sangat orang di muka bumi ya. Okay, world hunger kat Afrika for example, masih lagi orang yang tak cukup makan, poverty kemiskinan, neglected social services. For example Adidas, ini adalah satu company yang applying societal marketing concept. It's one of the top leading sportswear companies in world. When it comes to an environment, Adidas is committed to manufacture its product that could be reused over and over again. Ini adalah contoh societal marketing concept. Dia ikut trend, dia tengok apa yang customer nak. Okay, and then bila dia buat produk tu, dia hasilkan produk yang reusable, boleh recycle, boleh recycle semula dan boleh jadikan macam-macam lagi lah. Itu adalah contoh company that applying societal marketing concept. Okay, a very good example of an organisation following societal marketing concept is Body Shop. Body Shop, pernah dengar kan Body Shop kan? Body Shop is a cosmetic company founded by Anita Roddick in 1976. The company uses only natural vegetable-based material as ingredient for its product. So dia tak guna chemical product, chemical ingredients. Untuk hasilkan produk dia tak guna chemicals. Dia guna natural and vegetable-based. Dia tak guna yang haiwan punya. No testing on animal. So itu adalah Body Shop. Itu adalah contoh company yang applying societal marketing concept. Okay, habis chapter 1. Okay, ada soalan tak nak tanya? Okay, chapter 1 sampai concept, sampai marketing management philosophies ataupun konsep ni. Ada any question you want to ask? Ke dah tidur? Adakah saya mendodoikan anda? No. No. Faham Tak faham tanya? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok dekat scheme of work tadi, scheme of work kita chapter 1 week 1, chapter 2 tu week 1 and week 2. Maksudnya kita kena masuk sikit chapter 2 sebenarnya dalam minggu ni, tapi kan tak sempat. Tak sempat. Kita tengok sikit chapter 2 ni banyak sangat ke? Saya tak rasa banyak sangat ni. Apa benda yang sama boleh dia ajar? Dia ajar, dia tulis. Ya, sikit. Ini agak baru ini macam oh, yang ni tak ada ya. Siapa tadi? Auni. Yang ni you kena print out ni. Saya rasa tak ada dalam tu. Ini macam baru ni. Page berapa tu madam? This is chapter 2. Chapter 2. Ada tak dalam yang slide yang slide ada apa yang nota you print tu, tajuk dia ni. Ada ni. Ya pula ni. Chapter 2 marketing process. Marketing process. Define marketing process, explain steps of marketing process. Saya rasa tak ada ni. Ini semester lepas tak ada ni. Memang tak ada. So ini baru. Ni chapter 2 ni pun you kena print out jugalah. Starting from page 11 ni. Untuk yang PDF tu page 11. Sorry. Dia bercampur. Dia bercampur dengan Body Shop tadi. Sebab saya dah wordskan dia. Dalam PDF ni saya tak tahu dia page berapa. Sekejap saya tengok.
Ni sebab saya tak suka PDF ni, ada benda ni lah menyampah pula saya tengok atas-atas ni. Sibuk je. Ni, ada pun. Oi kucing, tu kucing. Apa benda bunyi tu? Terkejut saya. Page 11. Betul lah, page 11. Dah lepas. Ada tak sama tak dengan you punya nota yang you print tu dalam flipbook tu? Tak tajuk ni. Sekejap saya check. Apa page 11 macam ni? Sekejap, pening dah. Page 11 je madam yang lain. Macam mana? Page 11 je ke yang lain daripada yang lama tu? Bukan page 11, maksud saya chapter 2. Kalau you tengok flipbook tu, tengok chapter 2. Sama tak chapter 2 tajuk dia dengan tajuk yang ni? Yang lama. Ni sama tak dengan tajuk ni? Sama? Sama Alamak, macam mana saya boleh tak perasan kalau sama tak ada masalah lah tu. Okay, sorry. Okay, ni chapter 2 kita akan masuk minggu depan lah. Banyak juga ni. Tak apalah, kita boleh habiskan. Kita meroket sikit. Meroket sikit lah. Kena laju sikit. Okay, minggu depan kita tak face to face kan. Saya tak suka betul lah kelas online ni. Susah betul saya nak. Saya nak tahu apa you punya reaction. Adakah you faham ke, you tak faham ke. I can't see your face. Kalau nampak muka you, saya tahu you faham ke you tak faham. Kalau macam ni saya tak nampak. Alah, hai. Sama-sama okey dah. Okay. Alright. Okay, tak ada soalan Tak ada soalan. Kita stop kat sini lah. Kita dah habis chapter 1. Nanti minggu depan kita masuk chapter 2. You tengok PDF macam kita tak ada book yang physical book, physical module tak ada. You boleh print out lah chapter by chapter ke. Kalau tak mampu nak print out semua sekali tu banyak sangat je. Buatlah sikit-sikit. Chapter 1 dulu. Minggu depan nak belajar chapter 2, you print chapter 2, print out chapter 2 kan. Okay, sampai habis. Guna yang PDF guna yang baru. Yang modul MKT 2013 MQF 2.0. Okay. Banyak kali dah saya cakap rasa. You pun dah bosan dah dengar. Okay, so kalau tak ada soalan, semua dah hadir ke? Semua hadir ke? Sekejap saya check. Hadir. Hadir 32. Ada 2 orang tak hadir. Siapakah? Jangan isi attendance ni. Tolong isi attendance ni baru 32 ni. Saya rasa you all semua 34. Ke ada yang tukar kelas? Saya nampak ada yang left group tu. Adakah dia tukar kelas? Ada yang tukar kelas. Siapa? Saya ada seorang. Liana, Suwasi. Kan ada seorang lagi yang left group tu. Siapa ya? Ada seorang left group. Tapi ni edit pula. Ni you add siapa ni ni? Saya add Hadi, dia ada 2 nombor. Kejap lagi. Pada kelas ni. Auni tengah Auni add Hadi. Sebab dia ada 2 nombor phone. Oh, yang sebelum ni Hadi. Yang sebelum ni Hadi tak ada. Tak, dia ada juga, cuma phone satu tu dia problem kadang-kadang. So saya add nombor baru dia. Maksudnya Hadi ada 2 kali lah dalam ni. Ada dua phone lah dalam group saya ni. Okey. Siapa yang masuk kelas C tu?
Siapa nama dia? Semalam dia ada WhatsApp saya rasanya. Saya tak ingat. Ada seorang lagi ni. Ada seorang lagi. Yang oh ni 013 ni siapa? Ni kelas C ni. Siapa kelas C yang left group ni? Eliana. Eliana. Seorang je lah. Yang left group, yang masuk kelas C. Dia keluar pindah kelas D. Dia keluar pindah kelas D daripada kelas C. Ada lagi tak yang seorang lagi yang keluar pindah kelas lain daripada kelas saya? Ada tak? Tak ada Seorang maksud dia ada seorang yang tak isi attendance ni. Oh dah sudah. Okey. Baru ada. Pening pada saya. So okeylah, kita dah habis. Kita stop kat sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi ya pada hari Isnin 2 hingga 4. 2 hingga 4 petang you baca dulu topik tu, chapter tu daripada PDF modul tu lah So nanti kita akan belajar chapter tu. Okey. So kita stop kat sini. Jangan lupa baca Okay. Saya lupa stop presenting pula. EES tadi dah isi dah? EES. Dah. Dah. Okay. Nanti saya check siapa yang tak isi ni, saya kejar sampai dapat. Okay, Baik. Okay, kita stop sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, alhamdulillah. Bye. Ya. Sama. Gimana? Okay. Bye. Ya. Makan. Okay, bye. Ya, bye. Okay, bye.